seperti berada dalam kebun yang luas dan memetik buah-buahannya, punya gembira seronok. Surah itu yang tu Imam baca tadi dinamakan juga surah Ghafir. Ghafir makna ampun, pengampun. Ghafiriz dzamb. Ayat nombor 3. Allah ni dia ghafir. Dia suka ampun dosa hamba-hambanya. Sebab itulah kita ulang balik amaran keras Rasulullah. Adalah amat rugi orang yang sempat hidup di bulan Ramadan tapi dosa dia Allah tak ampun. Ya Allah, ya Tuhan, na'udzubillah. Tak tahu jenis orang apa kita nak describe. Sedangkan Allah itu Ghaffar, Ghafir. Satu lagi tamrin, Ghafar babo, masuk pada. Ni cerita Ghafir. Allah ni pengampun. Dia suka benar ampun dosa kita. Sebab Allah Maha mengetahui kelalaian kita. Allah Maha mengetahui kealpaan kita. Azam tanam tu, tak tahu berapa persen kita nak letak azam, nak bangun tahajud malam ganjil, duk tumbang situ. Duk terlepas situ pun. Azam nak bangun pukul 3. Allah. Walaupun ulama pesan, ulama beritahu, kalau malam tu malam qadar, kita solat Isyak berjemaah tu dikira dapat dah. Solat Isyak berjemaah dah dapat pahala qadar, Lailatul Qadar. Diikuti solat tarawih, dapat dah pahala. Tiba-tiba kita tak bangun tahajud, maka seumpama beli kereta tak full spek. Kita beli kereta Proton tapi tidak full spek. Hatta tulisan Proton pada kereta belah belakang pun tak ada. Kosong aja kereta dia. Tapi shape dia orang tahu Proton. Tak ada airbag, tak ada. Yang ada ashtray seokok. Yang tu steeringnya tak ada power steering, kerah ke matu. Tak ada lah airbag, radio tak ada. Banding dengan kereta yang full spec, canggih-canggih, siap airbag, siap kamera kalau reverse, ada kecanggihan dia. Radio tak main lah tekan-tekan, main bluetooth aja. Dengan handphone boleh bluetooth radio, dengan handphone boleh call melalui radio. Tak payah pegang handphone dah, full spec. Macam itulah orang solat Isyak tarawih aja, tak bangun dia tahajud, dia dapat pahala tapi tak banyak banding yang bangun di tengah malam 3-4 pagi merayu merintih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya malam 21 tu pergilah tahajud, pergilah ke surau depan rumah, sampai ke 4 suku. Surau belakang rumah tak jauh mana pun. Sampai anjing hitam tunggu depan surau. Aku kata padarlah malam ni. Anjing punya anjing punya besar, warna hitam tu tunggu kita. Saya kata sah dah malam yang aku dapat. Dapat apa lingkan ni anjing? Cuma saya berani, saya lingkan dia balik, dia lari away. Saya berani sikit dah pada anjing tu. Tak ada dia pasal lah tu pada anjing nak main. Kena habak kata tu dia bersungguh kita nak dapat juga. Walau letih badan, moga-moga Allah kirim bagi kita benda macam tu. Sebab
Bila Allah ampun sifat ghafir dia, kita akan selamat dari neraka Allah, tuan-tuan. Itulah matlamat kita nak mati besok. Bila mati, kita nak sebut, nak beritahu Allah. Bila kita dah mati, kita nak berehat di alam barzakh. Itu saja. Kita tak nak susah di alam barzakh. So bila kita dapat berehat di alam barzakh, confirm kita akan berehat di alam mahsyar. Percaya. Dia punya calculation dia, indikator dia ialah pada alam barzakh. Sebab takut kita pada neraka. Mai ambil satu cerita, tuan-tuan muslimin muslimat. Pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam berjalan dan memasuki suatu kampung. Nabi Isa alaihi salam adalah di antara Rasul yang diberi kelebihan oleh Allah. Kalau Nabi Musa cakap dengan Allah, Nabi Isa ni cakap waktu dia kecil, bercakap waktu dia bayi, bercakap mempertahankan ibu dia Maryam daripada tuduhan perempuan jahat. Orang tengok keturunan. Ketika mana JKKK dia attack dia, JKKK kata ke Maryam, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Lepas tu orang tengok keturunan. Apa kata JKKK ni dekat Maryam? Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Maksudnya bukan Nabi Harun, bukan Nabi Harun. Seorang lelaki nama dia Harun yang menjadi saudara kepada Maryam. Orang kampung JKKK kata, wahai saudara Harun, maka abuki imra'a sawin, bapa engkau bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan emak engkau pula bukan perempuan lacur. Tengok, manusia dia akan nilai keturunan. Ni anak siapa ni, orang tanya. Sok cek mak ayah dulu. Power Ranger ya, mak ayah. Orang tanya, JKKK tanya, ni hang dok bawa baby tak ada lelaki ni pasal apa? Pak, kamu bukan lelaki jahat, gijolo ke? Mak kamu bukan perempuan teruk, perempuan lacur, menyebabkan kamu pula boleh beranak tanpa suami. Maryam alaihissalam tidak bercakap. Lalu dia fa'asyarat ilaih, dia tunjuk dengan jari dia buat isyarat, dia tunjuk dekat Nabi Isa. Dia suruh orang kampung dia, hampa jangan tanya aku, hampa tanya bibi ni. Qalu kaifa nukallimu man kana sabiyya, man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami nak cakap dengan budak mentah bibi? Qala inni abdullah. Tiba-tiba Nabi Isa bercakap, inni abdullah, saya ni hamba Allah. Tak payah tanya, dia cakap sendiri. Itu mukjizat dia. Defend ibu dia Maryam daripada tuduhan-tuduhan mengaut, berzina dan sebagainya. Na'udzubillah. Baik, Nabi Isa, panjang ayat tu, Nabi Isa berjalan masuk suatu kampung. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan, suara menangis yang kuat. Nabi Isa bertanya kepada penduduk kampung,
Suara tangisan apa ini? Orang kampung kata, wahai Nabi Allah Isa, kami pun tak tahu, tapi dah lama dengar. Satu pelik tuan-tuan. Ini Nabi-Nabi. Zaman Rasulullah, batang tamar menangis. Lagi dahsyat. Batang tamar yang Nabi campak buat mimbar baru. Sebelum waktu Nabi mula-mula hijrah, Nabi khutbah letak tangan kat batang tamar tu. 2-3 minggu, 4 minggu, 2-3 bulan, datang perempuan Ansar bagi duit kat Nabi. Ya Rasulullah, buat kemas sikit, batang tamar ni lempar, canggihlah sikit. Nabi pun angguk, yalah, bukan ada wahyu kata larang. Campak-campak itulah menangis batang tamar tu, sebab tangan Nabi tak usik lagi dekat dia. Tengah khutbah, sahabat dengar bunyi budak menangis. Yang Nabi selepas tu beritahu, itulah batang tamar yang menangis kerana aku dah tak letak tangan aku atas dia. Ketika Sayyidina Umar berada di hadapan makam Rasulullah, Sayyidina Umar menangis teresak-esak ketika dia menjadi khalifah. Sambil dia menangis, Sayyidina Umar berkata, wahai manusia, alangkah celakanya kamu, alangkah kerasnya hati-hati kamu, sekiranya kamu tidak cinta dan kasih kepada Rasulullah, sedangkan batang tamar, kata Umar, menangis kerana sayangnya dia kepada Rasulullah. Ini ucapan Sayyidina Umar. Teruklah kita kalau tak ada perasaan kasih kepada Nabi. Menangis, dia dengar bunyi menangis. Orang kampung kata tak tahu, lama dah kami dengar, tapi kami buat tak peduli je lah. Nabi Isa berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, tolong ya Allah, siapa dia menangis ni, tolong beritahu. Mari malaikat beritahu, yang menangis ni bukit batu di kampung ni. Ada satu bukit batu, duduk di kampung tu, bukit batu tu. Nabi Isa nak tahu lagi, mengadu pada Allah, izinkan aku bercakap dengan batu itu wahai Allah. Dalam bahasa Nabi Isa faham, berdialog Nabi Isa. Batu tu kata, aku menangis sebab manusia datang duk ambil aku buat batu berhala. Aku takut aku dihumban ke dalam neraka Jahannam. Sebab itu aku menangis. Tuan-tuan fikir, waquduhan nasu wal hijar, bahan bakaran api neraka adalah manusia dan batu-batu. Batu itu menangis sebab orang bertabah dia buat berhala. Dia tak nak dihumban ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Tuan boleh bayang kerisauan walau dia seketul batu. Bagaimana kita punya hati, kita sebaik-baik kejadian, kita ahsani taqwim, kita diberi akal melebihi para malaikat, kita melebihi binatang, walau binatang lebih besar tubuh daripada kita, dikurnia akal, suruh memilih baik dan betul. Tiba-tiba tidak ada perasaan gerun takut kepada Allah, tidak tahu jalan-jalan untuk mencapai darjat ketakwaan kepada Allah. Sedangkan dengan takwa itulah kita akan berhimpun di bawah sayap kasih sayang Allah. Sedangkan mencari takwa, memiliki sifat takwa di mana-mana sahaja kita berada adalah merupakan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta,
di mana-mana sahaja kamu berada. Di mana sahaja kamu berada, kamu mesti bertakwa, kata Rasulullah. Tapi akhir zaman, manusia langkah semuanya ikut suka hati kita. Kita teringat tuan-tuan muslimin muslimat, bulan-bulan Ramadan macam ni kita akan teringat peristiwa tahun 1961. Peristiwa yang disiarkan dalam akhbar dunia, dalam televisyen. Peristiwa ini disiarkan secara langsung melalui televisyen Tunisia, apabila presidennya Habib Bourguiba bersama memanda menterinya live secara langsung melalui TV Tunisia mengajak rakyat supaya jangan berpuasa, sambil Presiden Habib Bourguiba dan memanda menterinya makan, dan disiarkan secara langsung kerana kata Habib Bourguiba, berpuasa ini mengurangkan produktiviti negara, melemahkan orang. Tahun 1961, Habib Bourguiba, sepupu Habib Bourguiba, dengan berani dia ajak rakyat jangan puasa. Allahu Akbar, akhir zaman. Itu tahun 61. Hak nak dekat lagi, minggu lepas baca paper, baca internet, negara nama Azerbaijan, penduduknya 95% Muslim. Kepimpinan negara Azerbaijan, Azerbaijan ialah negeri yang pernah duduk di bawah takluk kerajaan Islam Madinah di zaman Umar Al-Khattab. Kepimpinan Azerbaijan telah berkata, kita bercadang untuk menukar solat Jumaat pada hari Sabtu. Tuan-tuan ayah, akhir zaman ni rakyatnya 95% Islam. Di mana takwa kepimpinan? Sedap aja. Seperti sesedapnya menghuraikan haram undi di AP. Sedap. Sedangkan kapi harbi akan wujud apabila ada sebuah negara Islam. Negara Islam pun tak ada lagi, mana mungkin wujud kapi harbi. Sebab itu sudah ada cadangan untuk menangkap tu guru pondok. Ngada-ngada sungguh, tak ada angin, tak ada ribut, terdarah pun kau. Cakap ikut suka, na'udzubillah. Ini demokrasi, ini perlainan pandangan. Tok Guru Jadi sebut hari ini dalam sinar, Tok Guru kata itu hak DAP nak tolak hudud, hak dia bukan Islam. Kunci jawapan tu, kunci. Memang harbi, tahu harbi, perang. Tapi harbi ni lawan perang. Lah, hampa nak dapat bantuan dengan lingkungan MPEC, pulang balik kat dia. Punyalah bercakap macam telan kabaik pulang puasa. Apa? Duk pondok diam-diam sudahlah mengajar orang. Apa dah bercakap tak ketahuan, haram lah, itulah. Ini demokrasi lah. Harbi tak wujud selagi tak ada negara Islam. Itu dia kaedah fiqh. Saya malas nak jawab benda tu, tapi kena jawab juga sikit-sikit lepas gerak. Pasal nak tinju paper tu. Tinju buat sakit tangan bawah. Tuan-tuan, minta tukar solat Jumaat, tukar hari Sabtu, sebab kata kepimpinan Azerbaijan, sejam solat Jumaat tu sudah kurang produktiviti. Hari Jumaat mereka kerja. Astaghfirullah, kita mengucap panjang baca dalam paper keluar. Allah kata iza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati.
yaumil jumu'ah. Mana ada yaumil sabti? Semayang Jumaat, tuan-tuan, sampai Masjid Quba. Sebelum sampai Masjid Quba, dalam 50 meter sebelum Masjid Quba, ada satu selekoh kecil. Tepi itu dia panggil Masjid Jumaat. Situlah mula-mula Nabi solat Jumaat. Sebelum sampai Quba, sampai lah tu ada masjid. Nak tukar hari Sabtu ni bukan solat Jumaat, dia solat Sabtu. Takwa apa ini? Celah-celah tu pula kita boleh tengok pula orang-orang yang sayang, orang-orang yang ajar kita betapa bernilainya takwa dan betapa benarnya apa yang Nabi sebut. Di mana saja kamu berada, bertakwa. Saya nak bawa 3 contoh dalam Sukan Olimpik 2020 dan tengok nilai takwa. Pertama, perenang negara Tunisia yang last minute menarik diri daripada menyertai acara renang kerana sebelum berenang dia cek nama. Dia mendapati salah seorang pesaing dia yang akan sama-sama berenang adalah seorang rakyat Israel yang masih bertugas sebagai pilot tentera udara Israel yang pernah mengebom bumi Palestin. Perenang beragama Islam ini withdraw, dia tarik diri dia last minute. Pemerintah tanya mengapa? Dia kata, aku tidak sanggup sekolah dengan orang Yahudi celaka ini kerana dia sendiri mengakui dia pernah bom bumi Palestin. Aku tidak sanggup air daripada tubuh dia kena tubuh aku. Aku tak sanggup. Baik, aku tak payah dapat ingat apa-apa. Ini takwa. Kita panggil main kriket, orang bantah sumbat dalam penjara, Mahfuz dan Salahuddin Ayub, no sebulan. Kita panggil jadi juru nasihat, nama Eko. Dah tahu dah syarikat Yahudi laknat. Di kerja kita, perenang Tunisia sanggup withdraw, tarik diri, aku tak nak, last minute tak mau sebab ada peserta Israel. Demikian sensitivity. Tu Allah kata, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa di antara kamu yang yu'azzim, yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan Islam, mengagungkan agama, ada sensitivity dalam agama, itu datang min taqwal qulub, datang daripada hatinya yang bertakwa. Yang kedua, pelari atlet Arab Saudi wanita yang ketika dia berlari, dia telah diberikan standing ovation. Ini istilah. Dalam stadium ada 2 istilah. Pertama dia panggil Mexican wave. Mexican wave ni bangkit orang pangkat bangkit mula-mula ujung. Oh, angkat jalur gemilang, contohlah. Angkat jalur gemilang semua pangkat angkat ujung tengok hijau putih. Tu stadium Darul Aman dah jawab. Satu stadium tu bangkit pelan-pelan, bangun. Itu dia panggil Mexican wave. Kalau bola selalu ulah berlaku. Satu lagi dia panggil standing ovation. Apa dia standing ovation? Satu stadium bangun tepuk tangan. Satu stadium proud, bangga dan bertepuk tangan ketika melihat pelari Arab Saudi, atlet wanita, dia lari dengan pakai tracksuit, dia lari dengan lengan panjang, dia lari dengan bertudung, dia tutup aurat dia, walaupun tak berapa proper di sudut shape badan, tapi at least something is better than nothing. Dia tutup tubuh dia. Yang lain
Ustaz duk tengok apa hilang pahala. Ustaz, habis saya baca Quran duk jadi Ustaz. Jangan bagi jahanam pahala. Ustaz duk kata nak pergi tengok. Nak tengok renang lah papan anjal 10 meter. Siapa masuk? Perempuan. Nak tengok lah dia kilas badan. Tak usah mengada-ngada. Jangan hancurkan pahala kita. Tak ada manfaat pergi tengok. Tak usah buat juling bidik mata, tak payah. Standing ovation, orang tepuk tangan waktu dia berlari. Termasuk yang bangun ialah Mak Saleh memberi dia tepukan gemuruh kerana kesanggupan dia dan ketahanan jiwa dia. Dia berlari macam tu, tuan-tuan ingat senang orang lain boleh kutuk dia. Alhamdulillah ada orang yang masih tunjuk ni dia Islam. Yang ketiga, the fastest man in universe, Usain Bolt. Saya masuk pagi ke sebuah restoran di Sungai Petani jam 4:30 pagi. Terdarahlah buat boy. Saya masuk, saya tengok semua mata bertumpu dekat skrin kedai plasma TV. Penuh semua mata situ. Saya keluar kereta, saya pun berfikir, kenapa semua tumpu ke skrin? Bubar parlimen kah pagi ni? Saya pun nak tumpang ke mana tahu Haji umum bubar parlimen sempena Ramadan. Saya pun pergi cepat tengok, rupanya nak start dah 100 meter final. Oh, badan muka semua tumpu dekat skrin sebab salah seorang dia Usain Bolt, pelari Jamaika yang beragama Islam, yang telah memecahkan rekod dunia dia, yang telah memecahkan rekod Olimpik dia di Beijing dengan dia berlari sepantas 9.63 saat. Dia mengalahkan Carl Lewis 9.98. Dia mengalahkan Ben Johnson juga nearly 10, dan dia mengalahkan Rabuan P 12. Abang Pik 12, berapa tu 12? 9.63. Kita tengok dia susun tapak, la ilaha illallah, lajunya. 2 hari lepas dia break lagi rekod dia 200 meter. Sapu bersih. Saya ingat dia berduduk Jamaika, udah kecil-kecil, dia lawan dengan singa. Dia suruh cita ligat laju. Astagfirullah, lajunya. Kita tengok dia bersahaja aja, tapi langkah dia 9.63 tuan-tuan. Habis-habis dia sampai garisan penamat, mata dia jeling kat skrin. Dia tengok 9.63. Dia pun terus sujud syukur dengan surat pendek dia. At least something lah. Dia nak thanks Allah, something. Dia nak tunjuk kata, terima kasih ya Allah, syukur ya Allah, aku the fastest man in universe. Orang Islam bangga juga. Walaupun ramai orang Islam kuayak, tapi dia paling laju dalam dunia orang Islam. Kira boleh bangga lah kita. Surat pendek tu kena betul sikit. Dia hantam sujud syukur, kiblat tak mana, dia kira hayun dulu. At least something lah dia nak kata, aku ucap terima kasih syukur pada Allah, aku berjaya menang. Something lah, adalah ciri-ciri tu. Walaupun ramai yang tidak peduli dengan takwa, dalam bentuk takwa boleh bimbing kita meraih syurga Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, antara sifat ibadur rahman dalam surah Al-Furqan apa dia? Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Surah Al-Furqan. Dan tengok hujung-hujung surah Al-Furqan, kita akan jumpa wa ibadur rahman,
hamba Allah yang Allah sayang, hamba yang Allah kasih, hamba yang Allah cukup syok kat dia. Antara sifat dia apa? Walladzina, mereka-mereka itu, yaquluna rabbana srif anna azab jahannam. Antara permintaan mereka, antara doa mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, israf anna azab jahannam, tolong angkat, tolong kalihkan daripada kami azab neraka jahannam. Bukan sekadar neraka, tetapi sebut azab jahannam, neraka jahannam. Batu zaman Nabi Isa pun takut neraka jahannam. Berkata Imam Mujahid, anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Mujahid menyatakan, sesungguhnya api yang kamu guna untuk di dunia ini, api itu berlindung daripada Allah, daripada panasnya jahannam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya Allah, inilah puasa tuan-tuan ibu ayah muslimin muslimat yang sudah tinggal lagi 7 hari, 6 hari lah, InsyaAllah lah. Hari Ahad 19, hari Sabtu tengok anak bulan, tanggal lah kita katalah bulan ni 29 puasa. Tak lama dah, ni dah 23, 6 hari, besok 24, tinggal 5. Orang beriman seronok juga. Seronok sebab dapat lawan nafsu. Ya Allah, ya Tuhan, dapat lawan nafsu, tahan diri. Kemarin saya dan kawan-kawan masuk kampung Tanjung Lawan. Program bantuan kemiskinan tiap-tiap tahun kami buat. Pas cawangan Bandar Laguna Merbuk, tiap-tiap tahun program kami itulah 30 rumah muslimin dan muslimat bawa ke 20 buah rumah, semua jumlah 50, dengan duit raya, dengan hamper, dengan berat, dengan gula, dengan susu. Semalam dia punya panen tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku, pining hujan kami ke Bulog punya hangat. Sampai dekat pukul 1 tengah hari baru habis. Balik tu semua senyap, syahid semua. Ada rumah-rumah yang kereta kita pick up, kereta kawan-kawan tu bawa barang-barang dalam kereta pick up, Hilux apa semua. Ada rumah tak boleh akses, kereta tak boleh masuk. Mah Tanjung Lawan tu faham lah. Bocor, ya Allah, ada satu rumah tu situlah tidur dia, tepi tu bilik air. Astagfirullah ya Karim, 55 tahun. Tak tanya dah parti mana, ambil sudah. Tanya parti lagi panjang cerita kan, nak belajar apa? Terpaksa jalan masuk dekat 500 meter, dekat 300 meter, pikul berat dengan apa? Ya Allah tuan-tuan, kira semalam kami iftar tu nasi tak usik, ayam 7 jam pun. Punya dahaga ya Allah. Lawan nafsu. Kita yakin apa yang Nabi kata, sesungguhnya di antara penolongmu, syafaatmu di bumi mahsyar, Nabi kata ialah puasa dan Al-Quran. Nabi sebut puasa akan bercakap pada hari kiamat, ya Allah, jangan seksa dia ya Allah. Inilah bulan bin bulan yang tak makan, tahan lapar kerana aku ya Allah. Puasa bercakap. Pukul 11 tu saya pegang ampau, duit raya saya pegang, duit raya seorang 100. So ada 30 ampau, isteri saya pegang untuk muslimat. Muslimat ada 20 ampau, satu ampau 100. Barang-barang tak masuklah, itu kira lain. Saya kira pegang ampau pukul 8.45 start, 9 pukul 10 tu baru 10 rumah. Duk kira ampau tu lagi 20. Ya Allah, rasa nak mati sampai tu. Driver tanya, banyak Ustaz? Dah 20. Allah. Walaupun program tu tiap-tiap tahun kami buat, tapi semalam Allah uji semua panas.
Duk tengok lalu kedai Cina nampak peti air 100 plus tu. Rasa nak tumbang tu. Oi tuan-tuan, tapi duk fikir Nabi habaq puasa nak bela kita, puasa nak bercakap di bumi mahsyar, puasa kata dia berlapar kerana aku ya Allah, hilang semua walaupun hampir separuh tumbang. Allahu Akbar. Saya terpaksa turunlah empau tu saya pegang. Mereka pikir berat apa semua sardin susu bagi. Raya tu saya akan bagi. Bagilah sikit KK ikut sama gili lah. Aku bagi 30 rumah pakai tumbang nanti. Ceritanya duit tu kat saya pegang. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita fikir dia bagi syafaat pejam mata gitu. Ya Allah ya Tuhan, benda-benda inilah yang bawa kita gerun kepada Allah, yang bawa kita kasih kepada ibadah, yang bawa kita rasa Allah ya Allah cepatnya nak habis Ramadan. Pesta ibadah kita semakin menguncup, walaupun disuruh mempercepatkan langkah kerana sudah hampir 100 meter garisan penamat. Namun demikianlah Allah memutarkan alam. Ramadan kena pergi, Syawal masuk haji pula, musim haji pula. Demikianlah Allah menggilirkan untuk kita sehinggalah kita mati jumpa dia dan kita berbahagia insya-Allah pada hari kebangkitan. Itu yang kita hendak. Maka diajar pada ibadur rahman, minta supaya Allah angkat azab neraka jahanam daripada kita, sebab tak ada satu pun azab neraka ini yang menyegarkan, tidak ada, melainkan sakit yang tak sanggup untuk kita menahannya. Na'udzubillahi min zalik. Habis tazkirah saya untuk Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah kita jumpa semula tafsir surah Yusuf, mula balik kuliah 31 Ogos. Pada 31 Ogos kita start balik kuliah tafsir surah Yusuf alaihi salam. Selamat hari raya saya ucapkan, minal aidin wal faizin. Mohon maaf pada muslimin dan muslimat. Setahun saya mengajar terkasar bahasa, bergurau saya lebih kurang, saya mohon kemaafan pada muslimin dan muslimat sekalian. Dan sebelum berundur, sekali lagi Tok Guru kita, sahabat kita Ustaz Hanif Ghazali, mohon bantuan muslimin muslimat dalam bentuk sijil lot tanah wakaf untuk bantu bina asrama putra sekolah agama Az-Zubaidiyah Merbuk, sekolah yang berdaftar dengan kementerian, SR, PMR, SPM, STAM dan sebagainya. So nak bina asrama putra yang masih dalam pembinaan. So dia datang rumah, hantar, minta tolong saya iklankan pada harga 5, 10, 50 dan 100 juga ada, untuk tuan-tuan tolong bantu. Tak boleh 10, 5. Cuma saya ingat jangan sama harga, kurang pada harga rokok lah, tak boleh. Rokok RM10. Kalau beli 5 dia cia bawa rokok. Tak kisahlah berapa tuan-tuan nak tolong. Saya bawa di Kuala Kangsar pada 7 Ramadan, saya bawa Kuala Kangsar dapat 6,000. Alhamdulillah. Semua kita serah pada Ustaz ni, beri benak buat macam-macam, beli pasir, batu dan sebagainya. So ada anak murid membantu dia tunggu lepas tarawih, lepas witir, tuan bantu dekat mana boleh tolong. 5, 10, 50 dan 100 tanah wakaf. Ingat ya, ambil saja, tak payah nak lafaz. Wakaf semua ada di situ. Wakaf dia, lafaz dia dah siap ada, ambil saja dan balik di rumah. Maknanya nafas saja sendiri, untuk diri sendiri boleh, untuk mak ayah, untuk siapa saja. Dan saya sebut banyak kali pahala wakaf sampai kiamat. Dan kita buat di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berganda apa pahala yang kita hendak lagi. Allahu Akbar. Habuan peluang-peluang yang Allah buka kepada kita. Sekian untuk maklumat bagi pihak sahabat saya Ustaz Hanif Ghazali yang memohon pertolongan muslimin dan muslimat sekalian. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa 31 Ogos tafsir surah Yusuf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.